واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, untuk sama-sama kita mengulang kaji dua halaman yang kita sudah pun belajar pada minggu ini, iaitu pada halaman 41 dan 42, dan kita bersama panel undangan bintang untuk sama-sama kita mempelajari, mendapatkan permata daripada Al-Quran, Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan. Jazakumullah khair. Ini kali pertama Ustaz di Quran Time 2.0. Ini kali kedua. Kali kedua, tapi di studio baru kali di yang studio baru pertama, ni, masya-Allah, Alhamdulillah. studio yang cantik ni. Ini hasil sumbangan daripada rakan-rakan di rumah, yang RM1, RM2, RM5 Ustaz, gabung dan itulah hasilnya membina studio ini, dan ia adalah wakaf media, Wakaf media ni maksudnya ialah ianya diberikan kepada stesen TV untuk ditayangkan secara gratis secara ni, kerana kita yakin bahawa sumbangan masyarakat ini boleh memberi impak yang besar, kerana sikit tapi lama-lama jadi bukit Ustaz, Jadi inilah buktinya selepas 3 tahun My Quran Time 1.0, kali ini pada 2.0 kita berada pada episod yang ke-144 pada hari ini, dan juga kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Lama kita tak jumpa Dr. Arif. Betul. Lepas ni kita selalulah Ustaz, untuk kita sama-sama mengulang kaji, dan kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita buka muka surat 41 dan 42, dan sebentar tadi pada ayat 249 dibacakan, falamma fasala Talut, maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata Allah akan mengujimu, dengan sebatang sungai. Dan ujian inilah yang kita belajar bahawa sebenarnya disiplin diuji bagi tentera Talut, dan pada waktu mereka sudah pun melewati pada sungai tersebut, di tengah-tengah itu dinyatakan, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih, iaitu Nabi ataupun Talut bersama dengan orang-orang beriman sudah pun melewati kepada sungai tersebut. Ada sebahagian yang menyatakan la taqata lanal yauma bijalut wa junudih, kita ni tak kuatlah Ustaz. Mereka bercakap, siapa sebenarnya mereka ni, adakah ini perkataan orang beriman wallazina amanu, dan apa petandanya? Bukankah orang beriman ni dia biasanya cakap yang positif, indah-indah belaka? Silakan. Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih Tuan Fazrul, terima kasih Ustaz Tirmizi kerana sudi menjemput saya. Alhamdulillah kali ini. Menarik soalan yang Ustaz Fazrul lontarkan sebentar tadi. Kita melihat bagaimana falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Maksud dia tentera Talut ni dia telah bergerak selepas mereka ini adalah golongan yang kita kata terpilih, kerana mereka melepasi ujian. Mereka tidak minum daripada air sungai tersebut melainkan hanyalah sedikit. Tetapi bila mana golongan ini telah melepasi sungai tersebut, kemudian mereka bila mana berjumpa dengan tentera Jalut, maka mereka mengatakan qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Mereka mengatakan tiada kekuatan hari ini kami untuk nak berperang, nak bertempur dengan tentera Jalut. Jadi soalannya di sini, adakah itu satu statement yang negatif? Kan? Wallahu ta'ala alam Ustaz. Berdasarkan pemerhatian kepada ayat, sebenarnya ia tidaklah mewakili satu statement yang negatif. Tetapi sebenarnya seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan jurang perbezaan yang sangat besar
antara tentera Jalut dengan tentera Talut. Okey. Di saat itu, tentera orang yang beriman ini, sebahagian daripada mereka, ini hanyalah luahan hati mereka. Bukanlah kita katakan ia adalah kelemahan, tidak. Tetapi ini menunjukkan bahawa mereka ini, kerana mereka ini sudah menjadi golongan yang terpilih. Mereka ini adalah golongan yang terpilih yang telah melepasi sungai. Kan, sebab golongan yang tidak melepasi sungai itu yang kita kata golongan yang sudah gugur. Dan mereka tidak ikut bertempur. Tetapi ini adalah golongan yang sudah terpilih. Tetapi statement ini nak menunjukkan bahawa kekuatan tentera Jalut dan jurang perbezaan itu adalah tersangat besar. Namun kita tidak menafikan bila mana kita sedang berdiri berperang di hadapan, semestinya orang yang beriman ni ada yang kita kata yang kesabaran dia dan keyakinan dia lebih kuat berbanding yang lain. Kan? Jadi di saat itulah yang lebih kuat ini, golongan yang lebih kuat, mereka memperingatkan kepada golongan yang imannya ada, cuma mungkin kita kata keyakinan tu kurang kuat sikit. Tetapi tidak mewakili negatif lah. Tidak mewakili negatif. Kerana bagi yang kita nampak di dalam ayat ini, kalau kita lihat, tidak ada ayat yang menunjukkan tentera Jalut itu lebih besar melainkan ayat ini saja. Kan? Kalau kita lihat, tidak ada. Jadi Allah nak menggambarkan bagaimana tentera itu terlampau besar sehingga orang yang beriman dan iman mereka kuat pun, iman mereka agak terganggu sedikit. Kesabaran mereka agak terganggu sedikit. Tetapi kita bila melihat balik, maka kita boleh dapat gambaran yang begitu cantik. Di mana ada yang agak goyang sikit pada ketika itu, tetapi yang lain memperkukuhkan yang lain. Jadi kerana orang yang beriman ni, kita perlu untuk support one another. Kita kena support antara salah satu antara kita. Mungkin ada di kalangan kita yang ketika mana berjuang dia akan goyang sikit, maka yang lain perlu luruskan balik. Itu yang kita kata kam min fi'atin qala alladhina yadhunnun annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Jadi mereka betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat pada ayat ini, maka kita faham secara kolektifnya umat Islam ini kita kena pegang satu sama lain. Kan? Kalau kita nampak ada yang tercicir, ada yang dah mula goyah, ada dah mula goyang, pegang dia, kita tegur dia, kita tarik dia balik ke arah jalan kebenaran. Kerana kita nak masuk syurga bersama-sama. Sama juga dalam keluarga. Kalau dalam konteks keluarga kita, kalau kita lihat adik-beradik kita yang ada yang mula dah, orang kata pegangan dia dengan agama tu dah kurang kukuh sikit, maka di saat itu kita kena pegang dia kembali dan kita tarik dia. Especially ketika mana dia ditimpa ujian. Kerana iman seseorang ni, dia hanya akan teruji betul-betul bila mana diuji. Kan? Bila diuji baru dia akan rasa. Dan kita pun sekarang kita faham, Ustaz, kalau Ustaz perhatikan masyarakat kita sekarang banyak isu depression, anxiety, depression semua. Kan? Jadi kita memerlukan ahli keluarga yang lain, bukan untuk membiarkan golongan ini, tetapi kita perlu support dan kita perlu pegang tangan mereka dan sama-sama kita membimbing bawa ke syurga. Seperti mana tentera Talut sebentar tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa untuk menjelaskan tentang bagaimana ada satu kumpulan di kalangan orang yang beriman yang mungkin merasakan kagum ataupun lemah disebabkan oleh ramainya tentera Jalut sebentar tadi, tetapi satu lagi kumpulan di kalangan mereka saling memberi sokongan agar terus bersama berjuang ke hadapan. Jadi ini adalah realiti. Orang beriman boleh sahaja bercakap tentang sesuatu cabaran dalam kehidupan, tetapi peranan bagi orang lain yang beriman juga adalah untuk terus memberi sokongan agar kita tidaklah terkontang-kanting, Ustaz, ya. Jadi ini pelajaran daripada kisah Talut dan diteruskan pada ayat 251 yang kita ingin baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Kita terus pada ayat 251 untuk bacaan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan iaitu walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd? Satu perkara yang kita akan dalami. Namun kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada halaman 41 dan 42 dan sudah pun kita membincangkan ayat yang ke-249 dan kita ingin melihat apakah yang dimaksudkan pada ayat 251 bila Allah menyatakan walaula daf'ullahin nas, dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini, lafasadatil ard. Apakah sebenarnya yang difahami tentang ayat ini? Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif. Silakan. Bismillah. Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan. Walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd. Yang mana kalau kita lihat di dalam terjemahan di dalam mushaf ini, dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Kalau
Itulah masalah dia. Kalau kita sekadar untuk memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan, dia jadi kurang jelas. Jadi memang kalau kita nak memahami Al-Quran, memang kita perlukan kepada ustaz yang mengajar, yang menjelaskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan di sini. Dafa' dan difa'. Sebenarnya dalam ayat ini kita ada dua qiraat yang berbeza. Kalau kita ambil qiraat dafa', walaula daf'ullah. Dafa' ni lebih kepada menolak. Menolak, ya. Kita dafa'. Kalau orang kata idfa'al bab, maksud dia tolak pintu tu. Kalau difa' ni memang perlindungan. Melindungi. Kita melindungi diri kita, kan? Jadi dua-dua di situ, dua-dua makna ada di situ, dan terjemahan di dalam ayat ini mengambil seolah-olahnya difa'. Ikut kefahaman saya dia ambil difa'. Jadi kalaulah Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Kalau dafa', kalau Allah tidak menolak kejahatan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Itu walaula daf'ullah. Tapi kedua-dua ayat itu, kedua-dua qiraat itu memberi makna yang cantik. Dua-dua memberi makna yang cantik. Kalau kita buka tafsir Ibn Ashur, dia lebih kepada melihat kepada difa' itu sendiri. Kan, kalau kita buka tafsir yang lain, mereka akan melihat kepada dafa'. Cuma ada sebahagian ulama yang mengatakan sama je dua-dua tu. Difa' wa dafa' bimaknan wahid. Tapi tidak mengapa, kita nak cuba tadabbur kedua-dua qiraat ini, nak melihat bagaimana kalau kita kata satu qiraat menyempurnakan qiraat yang lain, ya. Walaula daf'ullah, kita pertama sekali kita mengambil yang qiraat yang pertama, walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd. Kalaulah Allah tidak menolak, kan, kalau kita pakai dafa' sebenarnya, kalaulah Allah tidak menolak kejahatan orang lain dengan menggunakan orang lain. Dalam erti kata yang mudah dia, kan, orang kafir disifatkan di dalam Al-Quran bahawa mereka ini melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mereka melaksanakan pertama sekali kezaliman yang paling besar, iaitu kezaliman syirik. Kemudian mereka juga mengamalkan riba. Kemudian mereka juga mengamalkan zina, kan. Jadi kesemua ini adalah satu kejahatan dan kezaliman yang sangat besar. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak membersihkan bumi ini, nak menegakkan satu khalifah yang akan menyucikan bumi ini daripada kezaliman-kezaliman ini, Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat. Allah Subhanahu Wa Taala mensyarakkan jihad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka ini yang akan menolak kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang kafir. Kan? Maksudnya mereka ini akan menolak syirik supaya tidak bertapak di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini akan menolak kezaliman yang terhasil daripada amalan riba. Mereka akan menolak segala amalan-amalan, kita kata amalan zina yang berleluasa. Jadi inilah golongan orang yang beriman ini. Mereka yang akan mengubah dan mereka yang akan menjaga agar muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini suci daripada amalan-amalan kezaliman. Kan? Jadi menggunakan dafa' di situ, mereka menolak dan mereka menentang. Sebab itu tugas kita sebagai orang yang beriman, kita perlu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita tak boleh lari. Kan? Kerana kalau kita tidak melaksanakan benda ini, la fasadatil ard, maka bumi ini akan hancur. Kan? Bumi ini akan hancur. Jadi di situ nampak bagaimana kezaliman, kerakusan, ketamakan yang akhirnya akan menghancurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlunya kita kepada orang yang beriman untuk menolak kezaliman-kezaliman dan juga sifat rakus ini, supaya bumi Allah ni lebih terjaga. Kalau kita melihat kepada difa' pula Ustaz, difa' jadi melindungi. Semestinya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar orang yang beriman ni dia bukan hanya sekadar menjaga maslahat mereka sahaja. Orang yang beriman ni diutuskan untuk menjadi khalifah. Khalifah ini bukan dijaga geng dia sahaja, tidak. Kita diutuskan untuk menjaga umat manusia secara keseluruhan. Jadi kita hendaklah menetapkan keadilan di situ. Kerana Islam ini memang kita punya panduan kita yang pertama adalah adil. Kita perlu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar berlaku adil. Kan? Jadi bila mana tidak ada keadilan, maka golongan yang kecil akan dimakan oleh golongan yang besar. Golongan yang kecil akan dimakan oleh golongan yang besar. Berapa banyak yang kita nampak sekarang, negara-negara yang besar, dia makan je golongan yang kecil. Kan? Dia makan je negara-negara yang kecil. Tanpa dikisah apa implikasi ke, siapa yang mati, siapa yang terkorban, semua tak kisah.
kan, tetapi Islam yang diutuskan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni memerintahkan untuk kita berlaku adil. Jadi Islam menekankan agar kita melindungi golongan-golongan yang lemah. Kalau kita lihat di dalam surah Nisa, menekankan bagaimana Islam ini kita perlu melindungi golongan wanita, memberikan kepada mereka hak mereka. Kita perlu melindungi golongan anak yatim. Jadi ini kita kata Allah melindungi sebahagian dengan sebahagian yang lain. Jadi umat yang beriman ini, mereka yang akan melindungi golongan-golongan yang lemah yang ini. Jadi itu juga adalah tugas kita. Selain daripada kita perlu menolak kezaliman, kita perlu nahi anil munkar, menolak segala syirik dan amal riba dan juga zina yang berlaku. Dalam masa yang sama, kita perlu melindungi golongan-golongan yang lemah. Jadi nampak, di situ nampaklah bagaimana dafa' wa difa' memberikan satu pemahaman yang agak komprehensif di situ, di mana tugas seorang mukmin berpandukan kepada panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tarik Ustaz, boleh kan saya nak tarik satu perkara lagi, lafasadatil ard. Agak menarik sebenarnya kalau kita baca di dalam kitab tafsir yang tentang lafasadatil ard. Maksiat mengundang bala. Maksiat ini dia mengundang bala, kan? Kerana itu di dalam ayat di dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maksiat ni dia mengundang bala, tetapi amal kebajikan ini boleh menyelamatkan umat daripada ditimpa bala. Sebab itu ada setengah ulama bila mana mereka membaca ayat ini, bila mereka mentafsirkan, mereka mengatakan kalau kita biarkan maksiat berlaku, kan, tak kisah, masing-masing hidup cara sendiri. Jangan jaga tepi kain orang. Kan, jangan cakna hal orang lain. Kita biar masing-masing ikut cara sendiri. Free will kan. Kalau kita kata apa? Free choice. Saya panggil apa tak? Ya, free choice. Free choice yang dipanggil. Free choice. Kita free choice. Betul, kita mengamalkan free choice. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghisap. Dan bila mana bala tu turun, maksiat ni mengundang bala. Bila bala tu turun, bala itu tidak hanya mengenai hanya orang yang melakukan maksiat. Tidak. Dia akan kena kepada semua sekali. Kan? Jadi kita kata maksiat mengundang bala kalaulah kita tidak daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd. Kalau kita tidak melindungi diri kita sendiri agar tidak ditimpa bala dengan cara kita mengingkar kemungkaran ini, maka Allah akan menurunkan bala yang akan menghancurkan bumi. Dan itu telah berlaku beberapa kali pada zaman dahulu dan masih lagi berlaku pada zaman sekarang. Jadi penting tuan-tuan, penting, sangat penting untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan ahli keluarga kita daripada ditimpa bala Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlunya kita melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Dr. Arif Musa untuk menjelaskan tentang istilah walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din lafasatil ard, iaitu akan berlaku kerosakan di atas muka bumi ini disebabkan oleh kalau katakan Allah ni tidak melindungi ataupun menghantar orang-orang beriman untuk mensejahterakan Cuma satu perkara menarik Ustaz ni, ayat 251 ni, kalau katakan orang beriman itu memang jelaslah kan. Tetapi kadang-kadang dalam kalangan orang Islam tu dia jugalah yang mempromosikan ribanya, yang mempromosikan benda-benda yang dia IC-nya Islam kan, tapi perangai dia tu kan, dia punya dasar-dasar pun bukan daripada panduan wahyu daripada Al-Quran Jadi macam mana pula teori daf'ullah dalam ayat ini? Adakah siapa yang akan dihantar dan bagaimana pula pertukaran kuasa ataupun yang berkuasa pada sesuatu tempat itu? Silakan. Okey. Jadi semestinya kita tidak nafikan di kalangan mukmin ada mukmin yang lemah, ada mukmin yang kuat iman dia, ada mukmin yang tertipu dengan habuan dunia. Dia tengok interest riba tinggi Ustaz. Kan? Ini untung ni, banyak untung. Lagi-lagi hari raya dah lepas banyak habis duit. Jadi nak kena cover balik kan. Maka di situ saya katakan saya boleh nampak kalau kita nak berpandukan ayat ni, tapi saya nampak ayat ni dan juga ayat yang kita sebutkan tadi. Di mana perlunya ada orang yang ingat mengingati. Kan? Jadi kita nampak yang kita sebutkan tadi dalam ayat yang 249, kalau kita lihat adik-beradik kita ataupun keluarga kita ataupun jiran tetangga kita yang mula dah lari sikit, iman dia dah longgar sikit, seolah-olah dia nak jatuh. Jadi di situ kita kena angkat dia, kita kena tarik dia balik. Maksud dia di sini kita perlulah menarik mereka kembali agar mereka kembali ke syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang masih mengamalkan riba, maka kita perlu memperingatkan mereka. Kita perlu memperingatkan mereka agar mereka kembali. Sekarang perbankan Islam tak perlu nak sebutlah. Kiri kanan nampak. Kan? Ini bukan zaman 1980, 1970.
Kan kita dah tahun 2023, perbankan Islam di semua tempat ada. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita nak bermuamalah dengan muamalah riba. Jadi kita tarik tangan sahabat kita, tarik tangan keluarga kita, jangan lagi bermuamalah dengan riba. Kerana ingat, kita perlu ingat, la fasadatil ard. Kita patah balik pada ayat ini. Kalau mereka yang bermuamalah dengan riba, akhir sekali harta mereka tidak diberkati. Kan, kehidupan mereka tidak diberkati, mereka akan ditimpa dengan pelbagai ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dan kalau kita tidak juga kita tidak menolak amalan riba ini, maka berkemungkinan kita juga ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kepada la fasadatil ard. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif untuk menjelaskan betapa peranan di kalangan ada mukmin yang lemah, yang kuat, saling mengingatkan, bukannya saling menghukum ataupun mengkafirkan pula disebabkan saya iman kuat, awak ni pasal tidak beramal dengan ajaran wahyu ini memang kumpulan bukan daripada kami kan. Jadi perkara itu yang kita belajar daripada ayat 249, kita saling menyokong agar perjuangan kita sebagai satu pasukan ini akan terus berkekalan. Kita berehat sebentar, kembali semula sembah ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya jahina warzuqna tilawatahu. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat. Taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan. Ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. Waj'alhu lana hujjatain ya Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi wa innaka laminal mursalin. Sadaqallah.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini pada halaman yang ke-41 hingga 42 untuk sama-sama kita mengulang kaji bersama panel kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa, dan ayat 252 dibacakan sebentar tadi bermaksud itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau wahai Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini sebagai satu kesimpulan selepas peristiwa Talut dan Jalut bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif? Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat 252 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin." Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Jadi kalau kita melihat ayat ni yang diletakkan selepas pengkisahan tentera Talut dan Jalut, maka kita boleh faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan satu-satu cerita kepada kita di dalam Al-Quran tanpa sebarang objektif. Setiap kisah yang disebutkan ada objektifnya di situ. Jadi bila mana kita melihat natluha 'alaika bil haqq, yang mana Allah menceritakan ataupun Allah membacakan ayat-ayat ini kepada kamu Muhammad dengan kebenaran, menunjukkan bahawa kisah yang kita dengar sebentar tadi atau yang sebelum ini tentang tentera Talut dan Jalut bukanlah satu kisah yang direka. Pertama sekali, dia bukanlah satu kisah yang direka, bukanlah satu kisah dongeng yang kita dengar hikayat dulu-dulu. Tidak, dia memang benar-benar berlaku seperti mana yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini. Maksudnya dialog yang diberikan, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi, begitu itulah caranya benda itu berlaku. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih Talut, kan, pemilihan Talut sebagai seorang raja, kan, di mana Bani Israel, kalau kita lihat pada muka surat yang ke-40, di mana bagaimana Bani Israel pada asalnya tidak mahu menerima, kerana Talut ini bukanlah daripada golongan bangsawan, tetapi dia hanyalah daripada golongan orang biasa-biasa sahaja, tetapi dia yang dilantik sebagai raja. Benda ini semua, pertelingkahan mereka, permintaan mereka kepada Nabi untuk diangkat seorang malik, berlaku seperti mana yang digambarkan di dalam ayat ini. Dan sebenarnya natluha 'alaika bil haqq, kami menceritakan kamu dengan benar. Dan inilah kisah yang kita katakan sebaik-baik kisah. Kerana di dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kan, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Dalam dunia ni, dalam ribu-ribu tahun yang berlaku ni, banyak benda yang berlaku. Banyak benda yang berlaku dan banyak anbiya yang menghadapi ujian. Tetapi Allah pilih kisah-kisah yang terbaik untuk dimuatkan di dalam Al-Quran daripada jutaan kisah-kisah yang berlaku. Jadi kita faham di sini, ini adalah satu kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga wa innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, daripada kalangan orang yang diutuskan. Jadi kisah ini juga nak menguatkan bahawa risalah Nabi SAW adalah risalah yang benar. Kan? Sebab kalau Allah tidak menceritakan kisah ini, maka tidak ada siapa yang tahu. Dan bagaimana Nabi SAW tahu? Kerana dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Di dalam surah Yusuf, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan kamu sebelum ni Muhammad, kamu tak tahu pun kisah-kisah ni. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan dia kepada umat manusia, menunjukkan bahawa kisah ini datangnya daripada Allah dan juga Nabi Muhammad adalah rasul yang benar. Dan ayat ini sangat penting untuk Nabi Muhammad SAW kerana Nabi SAW perlu dimotivate dari masa ke semasa. Kita pernah sebutkan. Kerana antara sebab-sebab kisah ini diturunkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Untuk meneguhkan. Ya, untuk nak menguatkan kita panggil semangat. Kita nak panggil jiwa dan semangat Rasulullah SAW dalam menghadapi cabaran. Terutama sekali menarik di kisah ini adalah tentang peperangan. Dan Nabi SAW berhadapan dengan banyak peperangan. Dan banyak kali di kalangan peperangan tersebut memang umat Islam lebih lemah dari segi persiapan kelengkapan peperangan lah.
Bukan lemah dari segi keimanan, tidak. Tapi contoh kalau kita ambil dalam peperangan Badar, kita hanya 313 berbanding dengan 1,000. Kan? Hingga kan perang Uhud pun kita hanya pada asalnya 1,000 yang diturunkan kepada 700. Berperang dengan berapa Ustaz? Saya ingat lupa. 3,000 asalnya. Dalam 3,000. Kan? Jadi kisah-kisah begini, terutama sekali ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan. Kan? Ayat ini sangat penting kepada Nabi SAW untuk nak menguatkan semangat bahawa yang menjadi penentu di dalam peperangan bukan hanya sekadar bilangan dan kelengkapan tentera, tetapi adalah apa yang kita panggil sebagai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara ringkaslah kita boleh sebutkan kesimpulan apa yang dimaksudkan tentang, kalau kesimpulan kisah ini dihabiskan dengan ayat ini, wallahu alam. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskannya tentang perkara ayat 252. Ini adalah satu berita al-haq Ustaz ya, membawa kebenaran. Ianya bukan dibuat-buat kerana sudah tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak belajar dengan orang Yahudi, dan itu juga menegaskan bahawa beliau adalah meneruskan legasi ya para rasul yang sebelum ini juga membawa kebenaran. Kita ingin berganjak kepada juz yang ketiga pada ayat 253. Sama-sama kita baca ayat ini. Kita mungkin baca ayat ini panjang Ustaz ya. Tapi kita akan cuba baca daripada tilkar rusul sampailah kepada wa ayyadnahu bi ruhil qudus ya, dan kita melihat apakah beza di antara tafdil dan juga tafriq, dua istilah yang perlu kita fahami secara tuntas, secara jelas agar kita tidak kabur ataupun tersilap. Ayat 253 pertengahannya bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Sadaqallahu al-azim. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Dalam kalangan mereka ada yang secara langsung Allah berfirman dengan mereka, dan sebahagiannya yang lain pula ada yang ditinggikan beberapa darjat. Dan kami berikan Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Jadi ini adalah ayat permulaan daripada juz yang ketiga, bercerita tentang Allah memuliakan Ustaz ya, ataupun Allah mengutamakan, istilahnya faddalna membawa kepada konsep tafdil ya, dan dalam Al-Quran juga ada konsep tafriq. Kalau boleh Ustaz menjelaskan apa beza di antara tafdil dan juga tafriq, yang kalau kita tengok faraqa itu muncul sebelum ini sudah ada, dan di hujung surah Al-Baqarah pun la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan rasul, kaedah tafdil, dan adakah dibenarkan tafriq? Silakan. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan mengenai rusul ya. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Jadi kita lihat di dalam ayat ini ni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut faddalna, Allah melebihkan sebahagian daripada para anbiya ke atas sebahagian yang lain. Ya, jadi kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala melebihkan para anbiya dalam erti kata sebahagian anbiya mereka ada mukjizat yang lagi banyak. Sebahagian anbiya mereka mempunyai pengikut yang lebih banyak. Sebahagian anbiya dibicarakan ataupun Allah berbicara dengannya secara langsung. Jadi itu satu kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Sebahagian anbiya Allah SWT sebutkan di dalam ayat ini, contoh Nabi Isa diberikan bukti-bukti yang banyak berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Jadi ini adalah perkara yang biasa. Tetapi sebelum saya nak jelaskan tafdil dengan lebih lanjut, ya, perlu kita faham bahawa kita tidak menafikan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah khatiman nabiyyin, dan baginda adalah penutup segala para anbiya, dan baginda juga adalah nabi yang kita kata yang teragung. Tetapi menjadi adab kita untuk tidak menyebut secara spesifik
bahawa Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Musa. Secara adab dia, kita jangan sebut. Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Isa. Secara spesifik jangan sebut. Ya, sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, janganlah engkau membanding-bandingkan antara para nabi. Ataupun jangan kau melebihkan aku atas nabi-nabi yang lain. Itu secara adabnya sahaja. Kerana Nabi SAW sebenarnya baginda adalah seorang yang tawaduk. Tidak dinafikan baginda adalah Nabi yang teragung. Okey, itu jelas tentang satu perkara. Tafriq. Perbuatan tafriq. Tafriq ni kalau kita kata tafdil, melebihkan. Tafriq ni membezakan. Perbuatan tafriq antara para anbiya ni sebenarnya perbuatan ahli kitab. Perbuatan ahli kitab disebutkan di dalam surah An-Nisa juzuk yang ke-6, awal juzuk yang ke-6. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Itu yang dimaksudkan dengan tafriq tu. Tafriq. Ya, di mana orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, mereka kafir pada Allah dan mereka ingin memisahkan ataupun membezakan antara Allah dan Rasul dia. Kan? Bagaimana? Wa yaquluna nu'minu bi ba'd, mereka kata mereka beriman dengan separuh dan mereka kafir dengan separuh yang lain. Jadi seolah-olah mereka membezakan, engkau Muhammad bukan dalam kalangan para anbiya, engkau Isa di kalangan para anbiya. Jadi bila kita mula memisah-misahkan, jadi itu adalah perbuatan ahli kitab yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah kafir yang betul-betul kafir. Sebab di dalam kita beriman kepada para nabi, tidak ada, kita tak boleh membezakan antara satu sama lain. Kita tak boleh kata, oh yang ni elok, yang ni tak elok. Tak boleh. Semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebutkan macam yang Ustaz sebutkan tadi di dalam surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membezakan mana-mana rasul di kalangan rasulnya kerana semua itu telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan ya tentang beza di antara tafdil dan juga tafriq, dan kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أنفقوا مما
شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله. Astagfirullahalazim. Kita kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Bersama-sama kita melihat pada halaman 41 hingga 42 dan ayat 254 sebentar tadi. Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan padamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat 254 ini hadir selepas bercakap tentang keutamaan ataupun kurniaan tafdil kepada rasul-rasul yang berbeza, yang boleh bercakap dengan Allah, yang boleh menyembuhkan, diberikan bayinat, mukjizat-mukjizat yang berbeza. Jadi apakah kaitan di antara ayat 253 dan 254? Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Arif. Terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan mengenai ayat 254 iaitu ayat infak yang menyebutkan tentang infak, tetapi dia datang selepas penceritaan tentang rasul. Kalau saya Ustaz, untuk tanasub, untuk munasabah kali ini, saya suka melihat dia dalam tema dia terus. Tema keseluruhan. Al-Baqarah. Bukan daripada sini sahajalah, daripada ayat 243. Kalau tema keseluruhan Baqarah tu memang jelas. Karakter seorang khilafah, kita tidak boleh lari daripada infak. Tapi yang tu saya rasa dia akan lebih jelas pada ayat yang ke 261 lah. Dan seterusnya akan lebih menyentuh tentang infak. Cuma ayat ni kenapa dia duduk kat tengah-tengah ni? Menarik dia. Sebab kalau kita lihat pada ayat yang ke-244, 244, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut waqatilu fi sabilillah. 244 muka surat yang ke-39 ya tuan-tuan. Dan berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bermaksud, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh, memerintahkan umat Islam supaya mereka berperang. Tetapi untuk kita nak berperang, kalau tidak ada kelengkapan, kita nak perang pakai apa? Takkan nak pakai butter knife? Kan? Jadi kita perlukan kepada kelengkapan. Kita perlukan kepada baju besi, pedang yang elok, kita perlukan kepada kuda dan unta. Dan mana kita nak dapat perkara-perkara tersebut? Tidak, kita perlukan daripada umat Islam sendiri yang bagi. Jadi kerana itu Allah memberikan ayat yang kedua itu tentang infak. Allah memberikan barang siapa yang meminjamkan, kan? Pinjamlah pada Allah baju besi ni. Pinjamkanlah pada Allah harta kamu untuk kita nak buat kelengkapan untuk nak berperang. Dan Allah akan gantikan balik harta-harta tersebut dan Allah akan menggandakan pahala balasan kamu. Kemudian diceritakan tentang kisah Bani Israel. Betul tak? Diceritakan tentang kisah Bani Israel, peperangan yang ada di dalam Bani Israel, kemudian datang balik, Allah mengingatkan balik. Maka anfiqu. Maka kamu lihat bagaimana peperangan yang berlaku di antara Talut dan juga Jalut. Bagaimana umat Islam akan menang. Bagaimana kita sebagai khalifah, kita tidak boleh lari daripada peperangan. Kita sebagai khalifah yang menegakkan agama Allah, kita tidak boleh lari daripada peperangan. Kita perlu sentiasa bersedia. Dan kemenangan akan berpihak kepada kita. Kalau kita hendakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu berjihad dan mengorbankan diri pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, minta maaf saya bukan nak suruh tuan-tuan berjihad keluar perang sekarang, tidak. Tetapi mengikut peraturan-peraturan dia dan mengikut pemimpin umat Islam pada satu-satu masa. Contoh kalau sekarang kita ada Perdana Menteri kita perlu mendengar dan taat kepada Perdana Menteri kita. Cuma kalau kemudian hari diminta Perdana Menteri kita memang mengisytiharkan, maka di saat itulah kita perlu tonjolkan keimanan dan kesabaran kita. Jadi bila kita faham daripada situ, maka di akhirnya baru Allah mengatakan, maka bila kamu dah faham kisah ini, bila kamu dah tahu apa yang perlu dibuat, maka berinfaklah. Allah mengulang kembali perintah dia pada ayat yang ke 245 tu. Allah mengulangkan kembali supaya kita dah faham. Jadi itu baru nampak dia punya package dia tu. Jadi maksud dia awal tu disuruhkan supaya kita berinfak untuk peperangan, diceritakan tentang peperangan, apa yang berlaku, siapa yang menang, bagaimana sifat orang yang beriman, dan diakhiri pula kemudian, maka bila kamu dah faham, maka berinfaklah sebelum datangnya kepada kamu hari kematian kamu. Saya nak sentuh sikit tentang yang ni. Kita ada masa lagi Ustaz? Ya, mungkin dalam 1 minit Ustaz. Allah.
ayat ini menyentuhkan tentang kematian Ya. dan menyentuhkan tentang infak. Infak ni antara amalan yang disesali oleh mereka yang telah mati dan tidak sempat berinfak. Ya. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Munafik, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalau Allah melambatkan sedikit ajal aku, maka nescaya aku telah memberi sedekah. InsyaAllah. Jadi menarik ayat ini dia menekankan tentang perkara itu, wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Dr. Arif ya. Sekaligus untuk kita extend kehidupan kita ini Ustaz ya. Sebenarnya kita banyakkanlah berinfak kan, kerana ia akan menyebabkan kita tidak lagi minta masa tambahan kerana sudah pun harta kita dipindahkan ke akaun akhirat kita. Kita ucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif, dan di akhir ini kita berdoa pada Allah SWT agar Allah jadikan kita orang-orang yang suka berinfak, kerana kita tahu bahawa itulah cara untuk kita menempah kehidupan yang panjang bahagia sampai ke akhirat sana. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa dan juga Ustaz Tirmizi ya, bersama pada hari ini untuk kita mengulang kaji dua halaman iaitu halaman yang ke-41 dan 42, dan insya-Allah pada hari esok kita akan terus kepada halaman yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu peluang, sebagaimana ayat sebentar tadi infak, maka peluang untuk infak kerana kita tahu bahawa perjuangan kita adalah perjuangan Quran, perjuangan Rasul adalah perjuangan bersama kalam Tuhan untuk membawa manusia terus menuju kepada syurga yang penuh dengan perkara yang kita idamkan. Jadi kita bertemu lagi dalam siri akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين